Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang jadilah hamba yang selalu bersyukur. Syukur itu adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, iaitu berupa pujian dan mengucapkan kesedaran diri bahawa ia telah diberi nikmat, dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Dan lawan dari sifat syukur itu adalah kufur nikmat, iaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahawa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syukur itu adalah salah satu sifat Allah. Dan ketahuilah bahawa syukur merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang husna, iaitu Allah pasti akan membalas setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya tanpa luput satu orang pun dan tanpa lewat satu amalan pun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu ghafur dan syakur. Surah Asy-Syura ayat 23. Dan seorang ahli tafsir Imam Abu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan riwayat dari Qatadah, iaitu Ghafur artinya Allah Maha Pengampun terhadap dosa, dan Syakur itu artinya Maha Pembalas kebaikan sehingga Allah lipat gandakan ganjarannya. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahu Syakurun Halim. Allah itu syakur lagi halim. Dan Ibnu Qasir menafsirkan syakur dalam ayat ini ialah maksudnya adalah membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Dan sehingga orang yang merungi bahawa Allah adalah Maha Pembalas kebaikan dari Rabb kepada hamba-Nya, ia akan mendari bahawa tentu lebih layak lagi seorang hamba bersyukur kepada Rabb-Nya atas begitu banyak nikmat yang ia terima. Dan syukur ini adalah sifat para Nabi, senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas limpahan nikmat Allah walau cubaan datang dan rintangan menghadang. Itulah sifat para Nabi dan Rasulullah yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Nabi Nuh AS, iaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sifat Nabi Ibrahim AS. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik, dan ia sentiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Surah An-Nahl ayat 120 hingga 121. Dan inilah dia Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak luput dari syukur walaupun telah dijamin baginya syurga. Dan diceritakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasanya jika beliau solat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Dan Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Allahu Akbar. Terdapat beberapa kelebihan daripada sifat bersyukur. Yang pertama, syukur adalah sifat orang beriman. Rasulullah SAW bersabda yang membawa maksud, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan kerana setiap perkaranya itu baik. Namun, tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Yang kedua, syukur merupakan sebab datangnya redha Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan membawa maksud, jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya atas kalian, dan Allah tidak redha kepada hamba-Nya yang ingkar, dan jika kalian bersyukur, Allah redha kepada kalian. Yang ketiga, syukur merupakan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dan membawa maksud, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan sungguh Allah itu Syakir lagi alim. Yang keempat, syukur merupakan sebab ditambahnya nikmat. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dan membawa maksud, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan yang terakhir, syukur merupakan ganjaran di dunia dan akhirat. Janganlah anda menyangka bahawa syukur itu hanya sekadar pujian dan berterima kasih kepada Allah. Ketahuilah bahawa bersyukur itu pun menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dan membawa maksud kepada, dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Apakah tanda-tanda seorang hamba itu bersyukur kepada Allah? Orang yang bersyukur kepada Allah akan sentiasa menganggap nikmat yang diperoleh mereka hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan sentiasa menyedari bahawa kerana takdir dan rahmat Allah semata-matalah nikmat tersebut dapat mereka perolehi. Sedangkan orang yang kufur nikmat akan sentiasa lupa akan hal ini. Seorang hamba yang bersyukur juga akan sentiasa menyebut-nyebut tentang kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Mungkin sebahagian daripada kita lebih suka dan sering menyebut tentang kesulitan yang kita hadapi dan mengeluhkannya kepada orang lain. Seperti saya sedang sakit ini, saya baru sahaja ditimpa musibah itu, ini dan lain-lain. Berbeza pula dengan mereka yang bersyukur dengan nikmat Allah. Mereka lebih suka memberitahu tentang kenikmatan yang mereka perolehi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ad-Duha ayat 11 yang bermaksud, adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebutkan sebagai tanda bersyukur kepadanya. Namun pastinya kita tidak boleh berasa ujub dan takabur walaupun sedikit. Bagaimana pula cara kita untuk bersyukur kepada Allah? Kita boleh bersyukur melalui berbagai cara, iaitu sama ada
melalui hati, iaitu dengan sering mengingati Allah dengan berzikir, menyadari bahawa setiap nikmat yang diperoleh adalah datang daripadanya serta membaca Al-Quran. Kita juga boleh bersyukur melalui lisan, iaitu dengan sentiasa menyebut Alhamdulillah. Kita juga boleh bersyukur melalui perbuatan, iaitu dengan berkongsi sebahagian daripada rezeki dan harta kita kepada orang yang memerlukan, seperti orang-orang miskin, anak yatim dan para mu'alaf yang baru sahaja memeluk agama Islam. Mereka adalah insan-insan yang memerlukan bantuan kita.